Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1 ingin membentangkan mengenai portfolio Taska. Okey, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan ini. Yang pertama, Siti Nursyaidah Aziz binti Ella Aziz memegang kad matrik I20305037. Yang kedua, Nur Syaidatul Farhana binti Razali memegang kad matrik I20305000. Yang ketiga, Nurul Aida Natasha binti Azhari memegang kad matrik I20305010. Dan yang terakhir, iaitu Nurul Atikah binti Ishaq memegang kad matrik I20304950. Untuk bahagian perkenalan, Taska atau Taman Asuhan Kanak-Kanak merupakan sebuah premis yang menawarkan perkhidmatan mengasuh dan menjaga kanak-kanak seramai 4 orang atau lebih di bawah umur 4 tahun dengan upah. Taska berkembang pesat seiring dengan pertambahan kanak-kanak yang semakin ramai. Secara amnya, Akta Kanak-Kanak 2001 menyatakan bahawa kanak-kanak merupakan seorang yang berumur 18 tahun ke bawah. Kebiasaannya, zaman kanak-kanak adalah zaman yang paling menyeronokkan bagi tiada masalah kerana pada zaman itu, seseorang itu hanya fokus untuk bergerak bebas seperti bermain dan meneroka perkara baru. Dengan itu, membolehkan pertumbuhan dan perkembangan emosi, kognitif, sosial, fizikal serta mental mereka berkembang dengan baik. Untuk maklumat Taska, seperti yang dikatakan tadi, Taska berkembang pesat seiring dengan pertambahan kanak-kanak yang semakin ramai. Taska terbahagi kepada 4 jenis. Yang pertama, Taska di rumah. Yang kedua, Taska di tempat kerja. Yang ketiga, Taska komuniti. Dan yang keempat, Taska di institusi. Untuk Taska di rumah, pengusaha Taska menerima 4 hingga 9 orang kanak-kanak dalam rumah yang telah didaftarkan. Untuk Taska di institusi, pengusaha menerima lebih daripada 10 orang kanak-kanak. Untuk Taska di tempat kerja, merupakan taman asuhan di mana-mana tempat kerja seperti universiti. Taska komuniti merupakan taman asuhan yang menerima 10 orang atau lebih kanak-kanak daripada keluarga yang berpendapatan rendah. Kualiti perkhidmatan di sesebuah taska dilihat daripada kualiti pengasuhnya. Nisbah keperluan bagi pengasuh dan kanak-kanak di sebuah premis tersebut bergantung mengikut keperluan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Okey, ada beza tau nisbah pengasuh untuk kanak-kanak normal dengan kanak-kanak kurang upaya. Okey, saya mulakan dengan kanak-kanak kurang upaya. Okey, untuk kanak-kanak kurang upaya yang berumur baru lahir hingga 1 tahun, okey, dalam lingkungan umur ni 3 kanak-kanak memerlukan 2 pengasuh. Okey, yang seterusnya 1 tahun hingga 3 tahun, 5 kanak-kanak memerlukan 2 pengasuh. Umur 3 tahun hingga 4 tahun pula, 10 kanak-kanak memerlukan 3 pengasuh. Okey, untuk kanak-kanak normal yang berusia baru lahir hingga 1 tahun, 3 kanak-kanak memerlukan 1 pengasuh. 1 tahun hingga 3 tahun, 5 kanak-kanak pun masih memerlukan hanya seorang pengasuh. 3 tahun hingga 5 tahun, 10 kanak-kanak memerlukan 1 pengasuh juga. Okey, seterusnya kita masuk bahagian ketibaan dan kepulangan kanak-kanak. Okey, di Taska terdapat beberapa rutin harian yang kebiasaannya dilakukan oleh pengasuh dan kanak-kanak sebelum kanak-kanak melangkah masuk ke dalam Taska. Contohnya, pengasuh akan menyambut kanak-kanak dengan penuh kemesraan semasa kanak-kanak tiba di Taska. Hal sedemikian bagi memberikan semangat dan kepercayaan kepada kanak-kanak untuk melangkah masuk ke dalam Taska dengan hati yang gembira, tenang dan yakin. Selain itu, pengasuh sewajarnya untuk merekodkan kehadiran kanak-kanak supaya boleh menjadi bukti bahawa kanak-kanak tersebut hadir ke Taska pada hari dan jam tersebut. Di samping itu, pengasuh juga perlu memeriksa kesihatan fizikal kanak-kanak terlebih dahulu bagi memastikan bahawa kanak-kanak tersebut sihat ataupun tidak. Hal sedemikian juga boleh dijadikan sebagai bahan bukti sekiranya terdapat permasalahan yang berlaku terhadap kesihatan fizikal kanak-kanak. Seterusnya, mengajar kanak-kanak untuk mengambil beg dan kasut yang dibawa dan dipakai itu ke rak untuk menyusunnya. Hal ini bagi melatih atau mengajar mereka supaya sentiasa berada di dalam keadaan yang kemas, teratur dan berdisiplin sehingga lama-kelamaan mereka akan melakukan sendiri setelah tiba ke Taska tanpa disuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aida Natasha binti Azhari. Saya memegang nombor matrik I20305010. Okey, hari ini saya akan menyambung
dan menjelaskan tentang penjagaan diri kanak-kanak di taska. Penjagaan diri ini selalunya dikaitkan dengan kebersihan dan juga kesihatan. Kebersihan penting untuk semua orang, terutamanya bayi dan kanak-kanak, kerana kesihatan yang sempurna akan menghindarkan mereka dari jangkitan penyakit. Di samping itu, mereka dapat melalui perkembangan yang sempurna dari segi rohani dan jasmani. Okey, kebersihan bayi ni terbahagi kepada banyak. Jadi kita pergi satu persatu dulu. Kita pergi kepada persiapan sebelum mandi untuk bayi dan kanak-kanak. Sebelum memandikan bayi ataupun kanak-kanak, kita perlu menyediakan dahulu barang-barang mereka seperti tempat yang beralas dan selesa untuk meletakkan bayi, tuala kecil, tuala besar yang lembut, sabun dan shampoo, kapas, seterusnya bedak, lampin, baju seluar dan juga pin penyemat. Okey, bagi penyediaan air mandi pula, tuangkan air sejuk ke dalam besen besar. Lepas tu suamkan dengan air panas. Kita rasa dulu air tu panas sangat ke ataupun sejuk sangat. Untuk memandikan bayi dan kanak-kanak, kita hanya memerlukan air yang suam, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu sejuk. Basuh tangan anda dengan bersih sebelum memandikan bayi. Okey, cara memandikan bayi. Yang pertama, bawa bayi ke tempat mandi, letakkan di atas tempat yang beralas yang disediakan, tanggalkan pakaian, balut tubuh bayi dengan tuala besar. Lembapkan kapas, bersihkan matanya dari arah hidung ke hujung mata kiri dan kanan. Gunakan kapas untuk sekali guna sahaja. Bersihkan telinga dan hidung dengan kapas lembap. Bersihkan muka dengan tuala kecil yang lembap, kemudian lap dengan tuala kering. Ampu kepala bayi dengan tangan kiri mengarah ke besen. Basahkan rambut bayi. Shampoo rambutnya perlahan-lahan. Gunakan tuala kecil untuk membersihkan lebihan shampoo. Jangan guna kuku untuk mencuci kepala bayi. Bilas rambut dengan air hingga kesan shampoo hilang. Seterusnya, lap rambut hingga kering dengan sebahagian dari tuala yang membalut tubuhnya. Tanggalkan tuala dari tubuh bayi. Sokong kepala bayi dengan tangan kiri. Pegang kuat di bawah ketiak kirinya terlebih dahulu. Seterusnya, masukkan bayi perlahan-lahan ke dalam besen dengan memasukkan kakinya terlebih dahulu. Elakkan air masuk ke dalam telinga dengan menutup lubang telinga bayi menggunakan ibu jari dan jari manis. Basuhkan badan. Sabun dan bersihkan di pelipat dan ketiak serta seluruh badan bayi. Bilas dengan air sehingga bersih. Bila selesai, angkat perlahan-lahan dari besen dan letakkan bayi ke atas tuala kering. Lap badan terutamanya di pelipat peha dan ketiak. Sapukan lotion atau minyak bayi ke seluruh badannya. Urutan juga dapat merangsang bayi. Pakaikan baju, lampin dan seluar. Okay, seterusnya cara menukar lampin bayi. Okay. Lampin perlulah ditukar dengan segera apabila basah. Ini adalah untuk mengelakkan dari bayi mendapat ruam lampin atau lain-lain penyakit kulit. Jika menggunakan lampin yang jenis pakai buang, lampin mesti sesuai dengan saiz bayi. Pastikan lampin pakai buang yang telah digunakan dibuang di tong sampah yang bertutup dan diuruskan dengan betul. Jangan pakai lampin terlalu ketat. Lampin kain adalah lebih baik daripada lampin pakai buang. Okey, persediaan menukar lampin. Sediakan tempat sesuai untuk menukar lampin. Tutup kipas angin sementara menukar lampin untuk mengelakkan bayi atau kanak-kanak dari kesejukan. Pilih tempat yang mempunyai pengudaraan dan pencahayaan yang elok. Aturkan semua keperluan supaya mudah diambil atau digunakan. Elakkan peralatan dari mudah dicapai dari bayi. Okey. Keperluan yang perlu untuk menukar lampin bayi adalah alas pelapik yang mudah dicuci, lampin bersih yang siap dilipat, tuala kecil, kapas, lotion, minyak bayi, seluar, baju, bekas menyimpan lampin kotor dan juga bekas membuang kotoran. Cara-cara untuk menukar lampin bayi. Yang pertama, letakkan bayi di atas alas ataupun pelapik. Jangan tinggalkan bayi sendirian. Tanggalkan lampin kotor dan masukkan ke dalam bekas yang telah disediakan. Bersihkan semua bahagian yang terkena najis dengan kapas lembap. Lap dari bahagian pinggang mengarah ke bawah punggung dan bukan sebaliknya. Untuk bayi yang lebih besar, basuh dengan air bersih. Lap hingga kering. Jika perlu, sapukan lotion bayi ke bahagian telah dibersihkan. Pakaikan lampin dan sematkan pin dengan menggunakan jari sebagai pengadang tubuh bayi bagi mengelakkan bayi dari tercucuk pin. Pakaikan seluar dan baju. Bawa bayi ke tempat tidur ataupun tempat bermain. Okey. Nota tambahan, ketika menukar lampin bayi, bercakap kepada bayi semasa lampin ditukar. Elakkan dari memarahi bayi. Jika bayi mengeliat semasa lampin ditukar, berikan barang permainan seperti anak patung ke ataupun mainan yang lembut untuk menarik perhatiannya. Pastikan anda membasuh tangan setiap kali selepas menukarkan lampin bayi sebelum mengendalikan bayi atau kanak-kanak lain atau sebelum membuat sebarang pekerjaan lain. Pastikan lampin
pakai buang, dibuang ke dalam tong sampah yang bertutup. Okey, tadi tu untuk bayi. Bagi kebersihan kanak-kanak pula, kanak-kanak boleh digalakkan mengamalkan kebersihan khasnya semasa melakukan aktiviti lazim. Kanak-kanak selalunya terdiri daripada usia 1 hingga pun 3 tahun. Mereka lebih mudah memahami dan mengikut arahan. Kanak-kanak 1 hingga 3 tahun perlu dibantu oleh pengasuh, tetapi kanak-kanak yang umur 3 hingga 4 tahun boleh melakukan dengan sendiri seperti mereka pandai mencuci muka, berus gigi selepas bangun dari tidur dan selepas makan, mencuci tangan dan kaki sebelum bermain di luar, mencuci tangan sebelum dan selepas makan, mencuci tangan dan kaki selepas menjalankan aktiviti, khasnya aktiviti main pasir, air, peleduh dan sebagainya. Okey. Adalah penting pakaian dan kasut kanak-kanak sentiasa dalam keadaan bersih dan kemas. Pengasuh harus menggalakkan kanak-kanak memberi kepentingan kepada amalan kebersihan diri dan pakaian. Pengasuh perlu melatih kanak-kanak cara mandi dan menggosok gigi yang betul. Toilet training atau latihan menggunakan tandas perlu dimulakan seawal usia. Pengasuh perlu melatih kanak-kanak memakai pakaian, menggunakan sikat rambut dan memotong kuku dengan betul. Pastikan kanak-kanak tidak berkongsi sebarang peralatan peribadi seperti sikat, berus gigi dan juga tuala. Okey, seterusnya kita bagi kepada penyediaan makanan bayi dan kanak-kanak. Untuk pertumbuhan dan pembesaran yang optimum bagi bayi dan kanak-kanak kecil di Malaysia, semua bayi harus disusukan dengan susu ibu sahaja dari lahir sehingga berusia 6 bulan. Makanan pelengkap harus diperkenalkan pada usia 6 bulan sementara penyusuan susu ibu diteruskan sehingga anak berusia 2 tahun. Maksudnya kat sini bila anak dah lebih daripada 6 bulan, bolehlah bagi makanan pelengkap selain daripada susu ibu. Pemberian makanan kepada bayi dan kanak-kanak kecil seharusnya tepat pada masa, mencukupi, selamat dan sesuai untuk dimakan. Okey, kita lihat prinsip pemberian makanan bayi dan kanak-kanak. Okey, yang pertama, amalkan penyusuan susu ibu secara eksklusif dari lahir hingga anak berusia 6 bulan. Makanan pelengkap perlu diberi mulai umur 6 bulan iaitu 180 hari di samping meneruskan penyusuan susu ibu sehingga berusia 2 tahun. Okey, penyusuan susu ibu harus dimulakan dalam tempoh 1 jam selepas kelahiran. Ibu perlu diberi tunjuk ajar cara untuk menyusukan bayi dengan betul. Penyusuan susu ibu harus diberi dengan kerap dan mengikut kehendak bayi. Bayi yang menyusu secara eksklusif tidak perlu diberi sebarang jenis air termasuk air kosong. Penggunaan puting tiruan adalah tidak digalakkan kecuali atas nasihat profesional perubatan. Susu ibu yang diperah atau susu tambahan tidak digalak diberi menggunakan botol dan puting. Gunakan kaedah lain seperti cawan. Semua bayi normal dan sihat yang berumur di bawah 6 bulan harus diberi susu ibu sahaja melainkan atas sebab-sebab perubatan atas arahan profesional perubatan. Untuk mengelakkan penggunaan rumusan bayi yang tidak selamat, sebarang keputusan untuk menukar jenis rumusan susu bayi harus dibuat atas nasihat profesional perubatan. Prinsip yang kedua ialah mulakan pemberian makanan pelengkap kepada bayi yang menyusu susu ibu atau rumusan bayi apabila berusia 6 bulan. Okey, maksudnya dekat sini mulakan makanan pelengkap hanya apabila bayi telah mencapai koordinasi saraf otot dan kematangan fisiologi. Pengenalan makanan pelengkap di antara umur 4 hingga 6 bulan boleh dipertimbangkan secara individu ke atas bayi yang mengalami pertumbuhan yang kurang memuaskan. Yang ketiga, beri makanan yang mencukupi bagi memenuhi keperluan tenaga, tingkatkan amaun makanan mengikut umur. Yang keempat, beri pelbagai jenis makanan untuk memastikan semua keperluan nutrien dipenuhi iaitu daging, ayam, ikan, susu dan produk tenusu perlu diberi dengan kerap. Yang kelima, ubah tekstur serta cara penyediaan makanan secara beransur-ansur mengikut umur bayi dan disesuaikan dengan perkembangan serta keupayaannya. Yang keenam pula, tingkatkan kekerapan pemberian mengikut umur. Yang ketujuh, amalkan pemberian makanan secara responsif dengan menggunakan prinsip penjagaan psikososial. Dan prinsip yang terakhir, yang ke-8 ialah amalkan penyediaan, pengendalian dan penyimpanan makanan secara selamat. Dan yang terakhir, kita tengok pula penyediaan waktu rehat dan tidur kanak-kanak di taska. Okey, tidur dan rehat adalah rutin harian yang penting perlu dimasukkan dalam jadual aktiviti harian kanak-kanak di sesebuah taska. Maksudnya, kanak-kanak di taska perlu diberi
tidur atau rehat yang mencukupi setelah penat menjalankan pelbagai aktiviti di waktu paginya di taska. Tidur atau rehat yang mencukupi akan dapat mencerdaskan semula kanak-kanak yang keletihan, menggalakkan perkembangan dan tumbesaran yang sihat dan juga boleh mengelakkan daripada berlaku kemalangan yang tidak dijangka ketika menjalankan aktiviti kerana keletihan. Tidur dan rehat yang cukup juga dapat mengelak kanak-kanak terutamanya yang berumur 1 hingga 2 tahun membuat kerenah dan meragam. Okey, kebiasaannya di taska, rutin tidur bayi dan kanak-kanak ditetapkan di antara pukul 12.30 hari hingga ke pukul 3.30 petang. Kalau kita pergi ke taska ataupun kita pernah lalu kan dekat taska waktu ni, kita akan dapati taska tersebut sunyi sepi dari suara bayi dan kanak-kanak kerana pada waktu itu, iaitu pada pukul 12.30 ataupun sampai dalam pukul 3 lebih, itu merupakan waktu kanak-kanak dan bayi rehat dan ditidurkan oleh pengasuh. Okey, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nurul Atika binti Ishak. Saya akan meneruskan perbincangan ni tentang pengendalian cegah penyakit tulang. Yang pertama, saya akan memberitahu tentang pengendalian penyakit tulang. Macam yang kita semua tahu kan, kanak-kanak dia mudah mendapat penyakit sebab dia masih belum terdedah dengan berbagai jenis kuman yang kita boleh lihat. Lepas tu, ketahanan badan mereka, yang kanak-kanak ni, dia orang belum, ketahanan badan dia orang tak dapat bertahan sebabnya antibodi dengan sistem imunisasi pada diorang belum terbentuk lagi. Lepas tu, penyakit berjangkit ni dia boleh dijangkiti oleh kanak-kanak disebabkan oleh kuman, bakteria dengan parasit. So, daripada kuman ni boleh tersebar melalui makanan, minuman, sentuhan, pernafasan, peralatan. Peralatan tu dia macam alat makanan, macam tu macam sudu, garfu. Lepas tu tuala dengan permainan dan melalui serangga. Serangga tu contoh dia macam lalat, macam nyamuk ataupun tikus. Antara penyakit dia berjangkit yang disebarkan melalui sentuhan ataupun kulit yang berpenyakit atau cecair tubuh melalui nanah adalah penyakit chickenpox, conjunctivitis, kutu kepala, kudis buta dan kurap. Manakala penyakit berjangkit yang disebarkan melalui pernafasan termasuk kahak ialah demam sesama, penyakit tangan kaki dan mulut ataupun dipanggil HFMD, influenza, demam campak, beguk dan rubella. Penyakit berjangkit yang disebarkan melalui pencemaran oleh najis adalah penyakit cirit birit, penyakit tangan kaki dan mulut iaitu HFMD, hepatitis A dan polio. Terakhir sekali, penyakit yang disebarkan melalui pencemaran darah adalah penyakit hepatitis B, hepatitis C, HIV, AIDS dan cytomegalovirus. Seterusnya, saya akan bagi tahu tentang langkah pencegahan penyakit tulang. Yang pertama, penjagaan kebersihan persekitaran. Di mana pihak taska tersebut perlu membersihkan lantai dan mengelap tombol pintu dan paip. Dan pihak taska juga perlu memastikan kebersihan tandas tu sentiasa dijaga. Dan mereka perlu menyediakan makanan tersebut, makanan yang diorang bagi untuk kanak-kanak di taska tersebut berjauhan dengan kawasan tandas, dan penyediaan makanan yang dibuat haruslah betul dan bersih. Tambah pula kena perlu berkhasiat lah. Dan pengendali makanan tersebut perlu mendapatkan suntikan tifoid dan telah mengikuti kursus pengendalian makanan sebelum berkhidmat di sebuah taska. Dan akhir sekali, pihak taska dia tidak boleh membela atau membela dan memastikan tiada haiwan di sekitar premis tersebut. Contohnya macam kucing ke apa-apa pun jenis haiwan, sebab takut bulu kucing ataupun bulu haiwan tersebut boleh memberi alahan kepada kanak-kanak di taska tersebut. Dan seterusnya, penjagaan kebersihan kanak-kanak, di mana pihak ataupun pengendali taska dia perlu melatih kanak-kanak untuk membasuhkan tangan dengan betul menggunakan sabun selepas menggunakan tandas ataupun anggota badan tu tercemar pada kotoran. Dan pihak taska tersebut perlu memastikan setiap kanak-kanak yang mereka ambil tu mendapat suntikan imunisasi. Dan seterusnya, pihak penyelia perlu membuat ujian saringan sebelum tiap pagi lah. Contohnya macam bagi soalan dekat
tanya soalan kepada ibu bapa tu sama ada anak okey ke, sihat tak, ada demam ke. Lepas tu pengendali taska boleh mengecek suhu mereka dan boleh melihat simptom-simptom. Contoh kalau sesama, hidung dia akan beringus. Kalau batuk, mereka akan batuk lah. Kalau ruam, mereka akan nampak merah-merah, ada bintik merah dekat tangan dia, tangan ataupun seluruh badan. Kalau sikit mata, mata dia akan warna merah dan ada bertahi mata. Pengasuh ataupun pengendali kanak-kanak ni, kalau ada kanak-kanak yang dah disyaki mengidap penyakit yang berjangkit ni, pengendali taska ataupun pengasuh kanak-kanak ni perlu menelefon ataupun memaklumkan kepada ibu bapa untuk mengambil anak mereka dengan segera untuk mendapatkan rawatan seterusnya. Dan kalau penularan penyakit berjangkit ni tak boleh disegah, premis tersebut perlu ditutup. Dalam subtopik ini juga saya ada masukkan tentang coronavirus sebab dia memang sangat penting sebab sekarang ni kes memang dah naik sangat-sangat. Jadi saya masukkan dalam bab ni untuk melihat langkah-langkah cara mencegah taska. Dan sebelum tu saya akan beritahu maksud coronavirus ni. Coronavirus ni adalah sejenis virus atau wabak yang boleh menyebabkan seorang individu terkena jangkitan melalui saluran pernafasan. Jangkitan coronavirus ni dia boleh menyebabkan daripada sesama biasa kepada radang paru-paru yang teruk. Virus ni dia boleh tersebar melalui bersin ataupun batuk, rembesan cecair daripada badan seperti hingus, sentuhan seperti bersalaman, sentuhan terhadap barangan macam tombol pintu ke, dan terkena najis yang telah dijangkiti virus. So, jangkitan coronavirus ni macam kita tengok, dia boleh menyebabkan kematian. Sekarang ni pun kematian dah cecah lebih daripada 10,000 kat Malaysia ni. Okey, saya akan menerangkan tentang pencegahan penyebaran penyakit coronavirus di taska. Yang pertama, peranan dan tanggungjawab pengusaha taska sebelum taska beroperasi. Di mana pengusaha taska ni dia perlu memberi taklimat ataupun latihan kepada pengasuh kanak-kanak ini tentang panduan pencegahan penularan COVID-19 ni. Terusnya, pengusaha perlu memberi bekalan untuk kebersihan diri. Contohnya macam sabun tangan. Kalau tak ada sabun dengan air yang cukup tu, pihak taska perlu bagi hand sanitizer. Pihak taska juga perlu menyediakan peralatan saringan kesihatan kanak-kanak untuk membuat saringan. Contohnya untuk nak tengok suhu badan kanak-kanak ke. Dan yang paling penting, pihak taska perlu menyediakan satu bilik ataupun satu bilik lah untuk pengasingan untuk menempatkan kanak-kanak sebelum dibawa ibu bapa untuk rawatan selanjutnya. Yang ke-8 adalah keselamatan dan sekuriti. Okey, yang pertama saya akan terangkan pasal arahan mengenai bagaimana untuk bekerja dengan kanak-kanak semasa hari bekerja. Yang kedua, pihak penyelia dan taska perlu belajar mengenai pencegahan kebakaran. Yang ketiga, benda ni sangat penting bagi setiap taska, iaitu grill hendaklah dipasang supaya kanak-kanak tu keselamatan kanak-kanak tu dia terjaga daripada berlakunya kemalangan yang teruk macam tu. Dan topik yang terakhir iaitu topik 9 iaitu aktiviti pusat jagaan ibu bapa serta komuniti. Untuk mengeratkan lagi hubungan pihak taska dengan ibu bapa ataupun komuniti sekeliling taska tersebut, pihak taska boleh mengadakan jamuan mengikut perayaan. Contohnya macam taska tersebut mereka ada mengambil kanak-kanak ataupun bayi India. So mereka boleh menyambut perayaan. Contoh macam membuat jamuan makan. Contoh macam kalau Melayu, sudah semestinya mereka akan menyambut Aidilfitri. So mereka akan bawa makanan-makanan dan daripada situ hubungan akan menjadi erat. Seterusnya mengadakan hari sukan, bengkel, ceramah dan sebagainya. Jadi itu je daripada saya. Sekian, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nishatul Fana Binti Razali. Hari ini saya akan menerangkan bahagian saya, iaitu penyediaan laporan kanak-kanak dan prinsip penjagaan kanak-kanak kurang upaya di taska. Di bawah penyediaan laporan kanak-kanak ada 2 poin, iaitu laporan pemerhatian dan buku log. Untuk laporan pemerhatian ada 2 bahagian, iaitu rekod anekdot dan rekod pemerhatian. Untuk rekod anekdot, pengasuh haruslah mencatat insiden atau peristiwa yang berlaku semasa kanak-kanak itu berada di taska. Kemudian pengasuh juga harus mencatat interpretasi. Interpretasi ini adalah tingkah laku atau kelakuan kanak-kanak tersebut semasa berada di taska. Kiranya nanti kita akan comparekan dengan insiden dengan peristiwa tu, macam mana dia punya tingkah laku itu. Bagi rekod pemerhatian pula, dia lebih kurang macam rekod anekdot, tetapi rekod pemerhatian ni dia tak ada peristiwa, dia cuma ada aktiviti saja. Contohnya pengasuh harus mencatat daripada mula kanak-kanak tu datang sampai dia pulang ke rumah. Contohnya macam pagi-pagi tu dia datang, dia menonton televisyen ke, dia menyusu ke, dia bermain Lego atau dan sebagainya. Yang seterusnya, buku log. Buku log ni dia penting bagi setiap taska atau tadika yang ditubuhkan, kerana buku log ni dia boleh jadikan sebagai bahan bukti yang kukuh kalau macam antara pihak pengasuh dengan ibu bapa ada selisih faham tentang apa yang terjadi dekat taska atau tadika tu. Perkara yang perlu ada dalam buku log tu adalah catatan log harian kanak-kanak, catatan pemeriksaan fizikal kanak-kanak dan catatan butiran harian kanak-kanak. Ada yang kena diisi oleh ibu bapa dan ada juga diisi oleh pengasuh. Selain daripada aktiviti harian kanak-kanak di taska dicatatkan dalam buku log, ibu bapa boleh juga memberikan komen atau perkara yang mereka nak bagi tahu dekat pihak taska, supaya pihak taska akan membuat penambahbaikan dengan apa yang telah dikomen oleh ibu bapa tersebut. Yang seterusnya, prinsip penjagaan kanak-kanak kurang upaya di taska. Terdapat 2 kategori kanak-kanak yang berkeperluan khas. Yang pertama, ketidakupayaan khusus dan keupayaan tinggi. Untuk ketidakupayaan khusus ni dia macam ada masalah kesihatan fizikal, masalah penglihatan, masalah pendengaran, masalah penuturan dan sebagainya. Bagi keupayaan tinggi pula, dia kanak-kanak yang pintar cerdas. Kiranya macam dia belajar satu langkah ke hadapan daripada kanak-kanak yang lain. Untuk penjagaan kanak-kanak kurang upaya di taska ni, pihak taska atau tadika haruslah memberi sokongan sewaktu di sekolah. Contohnya pihak taska haruslah memberi perhatian yang secukupnya kepada mereka, kerana boleh mengelakkan mereka daripada berasa diri tu keseorangan dan akan lebih memberikan mereka semangat untuk belajar. Yang terakhir, membina kemahiran hidup. Selain daripada di sekolah, ibu bapa juga boleh bekerjasama dengan pihak taska atau tadika untuk mengajar mereka tentang asas-asas kemahiran hidup. Contohnya macam aktiviti penjagaan diri, contohnya macam memakai pakaian sendiri, makan dengan sendiri dan sebagainya. Sekian, terima kasih.